Okey, hai dan Assalamualaikum kepada semua yang bersama saya petang ini untuk sesi live streaming kelas e-Dagang CTEC pada hari ini. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan semua, anda bersama saya lagi, Salman. Saya adalah seorang pengurus program e-Dagang di CTEC, dan untuk kelas e-Dagang CTEC pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar topik yang baru, iaitu EC 301BM Affiliate Marketing. Okey, topik EC 301BM Affiliate Marketing adalah topik yang baru yang saya perkenalkan tahun ni. Tahun lepas kita tak ada lagi topik ni. Dan saya rasa tahun ni kenapa saya bawakan topik ni, sebab saya rasa adalah kepentingan untuk kita juga belajar mengenai affiliate marketing ni. Dan affiliate marketing ni bukanlah satu perkara yang baru, dia dah lama dah sebenarnya, cuma kita saja baru nak belajar hari ni. Okey, dan untuk pengetahuan saudara dan saudari yang sedang menyaksikan sesi live ni, program ini dibawakan anda oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui CTEC. Okey, jadi sebelum saya menjemput penceramah jemputan kita pada hari ini, untuk memastikan anda yang sedang lihat ni bersama saya petang ni, korang bolehlah komen sikit, hai ke, Assalamualaikum ke, selamat petang ke, tanyalah apa khabar ke. So bolehlah komen-komen sikit. So sekarang ni kita ada dalam 56 orang yang sedang menyaksikan kita punya live streaming ni. Jadi boleh dropkan komen anda di bahagian ruangan komen ni. Okey, dan kepada anda yang baru sahaja menyaksikan sesi live petang ini, saya perlukan bantuan anda semua untuk kongsikan kita punya program ni kepada di laman Facebook anda, supaya rakan-rakan anda, saudara mara, ahli-ahli keluarga yang ingin mengetahui tentang affiliate marketing ni, dia boleh pun mendapat manfaat yang sama. Okey, so jangan lupa kongsikan. Dan nanti jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanyakan terus di ruangan komen. Nanti saya akan pilih dan kita akan jawab. Okey, hai Mustaqim Iman, hai Encik Suhaimi, hello Chua Ting Yo, hai Dakshani, hai Melinda Chua, selamat petang semua. Okey, dan untuk anda yang tahu ni, sekarang ni kita pun dah bukanlah nak habis, tapi dalam PKP pun kita dah PKPP, maknanya kita pun dah start kembali perniagaan kita. Kebanyakannya servis pun dah bersambung kembali. So anda semua kena belajar, okey, topik affiliate marketing ni. Okey? Jadi kita ada topik menarik. Memang topik ni bagi saya menarik, dan saya juga ada jemput speaker yang cantik-cantik. Hari ni kita ada 2 orang wanita sebagai kita punya speaker hari ini. Dan topik hari ni adalah EC 301BM Affiliate Marketing. Okey? Apa itu affiliate marketing? Sini saya terangkan sedikit. Secara teorinya, affiliate marketing adalah proses di mana seseorang memperolehi komisen untuk memasarkan produk orang lain atau syarikat. Okey? So pemasar hanya mencari produk. So contoh saya pemasar, saya cari produk yang saya gemari dan kemudian saya promosikan produk itu, dan saya akan dapat sebahagian daripada keuntungan daripada setiap penjualan yang saya buat. Okay, so penjualan tersebut kita dapat jejaki, maknanya kita dapat track daripada affiliate punya web ataupun daripada laman web lah selalunya. Dan bagaimana affiliate marketing ni dia berfungsi? Fungsinya disebabkan affiliate marketing fungsi dengan menyebarkan tanggungjawab pemasaran produk kepada semua pihak. So contoh bila saya jualkan produk ni, jadi tanggungjawab saya lah untuk promotkan produk tu. Jadi ia berjaya dapat juga memanfaatkan kemampuan pelbagai individu untuk merancang strategi pemasaran yang lebih berkesan, sambil kita memberikan bahagian keuntungan kepada penyumbang. Jadi semua orang yang terlibat dalam affiliate ni, dia akan dapat sebahagian keuntungan. Dan yang untuk affiliate marketing ni berfungsi, dia kena ada 3 pihak yang terlibat. Satu, penjual ataupun pencipta produk. Lagi satu adalah affiliate ataupun sekutu, ataupun dipanggil juga sebagai pengiklan, dan terakhir sekali pengguna. Okey, dan sebab tu hari ni CTEC kita bawakan kepada anda pakar-pakar daripada dunia e-dagang untuk berkongsi dengan anda petua ataupun info-info, ilmu-ilmu yang berguna untuk anda guna di masa akan datang. Okey, dan bersama saya hari ini, saya ada saudari Zuyin Johari, Associate Director Publisher Account daripada Access Trade, dan juga saudari Rose Naziha, Senior Advertiser Account Manager Involve Asia. Boleh tak kita jemput kedua-dua mereka ni ke dalam skrin? First kali saya nak jemput Zuyin dulu. Okey, Assalamualaikum. Hai Zuyin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Samad? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okey, Zuyin. So sebelum sementara kita tunggu Rose untuk masuk, boleh tak Zuyin perkenalkan diri Zuyin dan juga latar belakang Access Trade?
Okay, so nama saya Zuin Johari. Saya merupakan Associate Director untuk Publishers Account di Access Trade Malaysia. Access Trade mempunyai 6 offices actually. Jadi saya menjaga bahagian di Malaysia dan kami dikenali sebagai affiliate network yang sudah berumur lebih kurang 20 tahun di dalam industri ini. Ya, jadi hari ini Teruskan. saya actually sangat happy untuk to be able to share apa yang kami buat dan bagaimana audience boleh belajar untuk apa itu affiliate marketing dan bagaimana untuk menjana pendapatan secara online. Okey. Dan seterusnya kita ada speaker nombor 2 iaitu Rose Naziha. Boleh jemputkan Rose masuk. Hai Rose. Assalamualaikum. Hai Salman. Hai Zuin. Hey Rose, seterusnya giliran Rose untuk memperkenalkan diri dan juga latar belakang. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari semua, selamat sejahtera juga untuk semua yang tengok. Thank you CTEC for inviting us, Involve Asia. So nama saya Rose, saya senior account advertiser account manager dekat Involve Asia. So Involve Asia Involve Asia is a platform, affiliate marketing platform yang ada dekat Malaysia ni since 2014. So kita membantu bukan sekadar publisher ataupun yang market tadi, tapi juga advertiser, brand owner untuk pasarkan produk mereka melalui affiliate marketing. Okay. So thank you, terima kasih kepada Zuin dan Rose. Okay, sebelum saya mulakan, saya nak alu-alukan kita punya penonton yang sedang menyaksikan sesi live streaming ini. Dan terima kasih atas sokongan anda dan tolonglah kongsi program ni di laman Facebook anda supaya rakan-rakan anda, saudara mara, sanak saudara, mutual friends semua dapat tengok dan memahami apa itu topik kita ini iaitu affiliate marketing. Okey, dan jika anda ada apa-apa soalan boleh anda terus tanya di ruang komen, nanti saya akan pilih soalan yang berkenaan, yang relevan dan saya akan jawab. Okey. So sekarang ni kita akan keluarkan dulu Rose daripada sini sebab Rose punya sesi akan datang selepas Zuin sudah mulakan dulu. Okey Rose, bye-bye. Jumpa sekejap. Dan tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan program ini kepada Cik adik kita ni, Zuin Johari daripada Access Trade, dan beliau si perkongsian ini. Okey, boleh buka dulu slide. Okey. Alright. Boleh nampak Zuin? All the best. Okey, jadi boleh nampak slide saya? Okay, alright. Jadi terlebih dahulu terima kasih Salman kerana menjemput saya dan Access Trade untuk memberi peluang kepada kami menceritakan lebih lanjut lagi apa itu affiliate marketing ataupun dalam bahasanya pemasaran affiliate. Dan hari ini saya akan menceritakan bagaimana audience di sana, di luar sana, dan sesiapa sahaja yang ingin menjana pendapatan melalui media sosial. Jadi secara ringkasnya, Access Trade akan menghubungkan influencers dengan jenama-jenama besar, dan seterusnya influencers bolehlah mempromotkan apa-apa produk-produk dan services di laman social media mereka dan menjana pendapatan. Okay, jadi hari ini apa yang kita akan bincangkan ialah siapakah itu Access Trade dan apakah itu pemasaran affiliate ataupun affiliate marketing, bagaimana affiliate marketing berfungsi dan jenis-jenis laman media sosial yang influencers boleh gunakan untuk mempromosi produk dan services, senarai jenama besar di bawah Access Trade Malaysia, dan bagaimana untungnya kita semua sekarang ni untuk menjana pendapatan semasa PKP, dan bagaimana influencers Access Trade Media menjana pendapatan dan kisah kejayaan mereka. Okey, sebelum saya mulakan lesson kita, saya ingin memperkenalkan diri saya. So saya Zuin Johari, saya merupakan Associate Director Accounts Publisher di Access Trade Malaysia. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan merupakan graduan daripada Unisal dan UiTM.
Saya bekerja selama 2 tahun di Media Prima sebagai eksekutif pemasaran kreatif dan menerima beberapa anugerah semasa saya di sana. Dan selepas itu saya meneroka kerjaya di dalam pemasaran digital dan sekarang mempunyai lebih kurang 6 tahun khusus dalam affiliate marketing dan telah bekerja dengan pelbagai jenama-jenama antarabangsa, contohnya Alibaba, Agoda, Shopee, Zalora dan sebagainya. Sebelum Access Trade, saya berkhidmat bersama Lazada Malaysia dan sekarang saya di sinilah bersama Access Trade Malaysia. Okey, jadi siapakah itu Access Trade? Access Trade adalah rangkaian pemasaran affiliate CPA terbesar di Jepun dan Asia Tenggara. Jadi kita selalunya lebih dikenali sebagai affiliate network. Jadi ia dikendalikan oleh Interspace sejak tahun 1999 lagi dan kini beroperasi di 6 buah negara. Dan Jepun merupakan kami punya HQ. Dan Access Trade mengoperasikan pelbagai jenis affiliate model untuk setiap bidang perniagaan seperti e-dagang, fashion, kewangan, insurans dan sebagainya. Di sini saya boleh berikan contoh e-dagang, contohnya memang Shopee ataupun Lazada, fashion boleh jadi Zalora, kewangan seperti bank-bank seperti Citibank, HSBC, CIMB, insurans Berjaya Sompo dan sebagainya. Access Trade tersenarai di Tokyo Stock Exchange pada tahun 2006 dan pada tahun 2016 kami disenarai pendek untuk anugerah pemasaran dan di tahun 2019 kami dicalonkan untuk 5 kategori anugerah. Jadi ini adalah prestasi terbaik Access Trade selama 20 tahun. Okey, jadi sekarang saya ingin masuk kepada apakah itu pemasaran affiliate ataupun affiliate marketing. Jadi pemasaran affiliate ni secara asasnya ialah di mana satu perniagaan akan membayar ganjaran kepada setiap usaha seperti muat turun aplikasi ataupun pembelian dan pendaftaran secara online kepada para affiliate. Jadi siapakah para affiliate? Para affiliate ialah anda semua, kita semua, sesiapa sahaja yang mempunyai online platform. Jadi affiliate ni juga dikenali sebagai publisher. Jadi kalau anda ada WhatsApp pun kira boleh jadi affiliate. Okay. Jadi di sini kan anda boleh nampak ialah di gambar yang pertama. Jadi anda register dengan Access Trade menjadi seorang affiliate ataupun publisher dan seterusnya akan dihubungkan dengan jenama-jenama besar dan anda boleh start untuk promote produk-produk dan services di social media anda dan seterusnya pengikut social media anda akan akses social media seperti biasa dan akan dapat melihat apa yang anda promosikan dan pengikut social media anda kemudiannya akan membeli. Kemungkinan besar mereka nampak apa yang anda recommend, lepas tu dia akan berminat dan dia akan terus membuat purchases. Dan selepas itu jenama yang produk yang ataupun services yang anda promote akan membayar anda satu ganjaran kerana anda telah mempromotkan services dan produk mereka. Okey, jadi di mana anda boleh promotekan produk dan services? Sebenarnya memang banyaklah. Jadi seperti yang kita tahu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp ataupun jika anda ada blog pun memang anda boleh promote di situ. Jadi secara ringkasnya memang ada saja online platform, ada saja mana-mana platform yang rakan-rakan ataupun keluarga anda yang boleh nampak link, affiliate link ataupun produk yang anda promote, anda dah boleh promote dah lah kat situ. Okay. Jadi
Access Rate bukanlah satu-satunya platform yang menyediakan peluang seperti ini. Jadi banyak platform-platform di luar sana seperti Inbox ataupun Start Engage juga memberikan peluang penjanaan pendapatan yang serupa. Cuma apa bezanya ialah Access Rate kami tidak untuk memulakan promosi, kami tidak perlu untuk anda membayar apa-apa pembayaran, dan di Access Rate anda boleh pilih brand apa yang anda nak. Bukannya brand tu pilih anda. Jadi based on apa yang social media page anda, katakanlah anda seorang lelaki yang selalu update pasal sports, anda boleh pilih contohnya Adidas. Jadi di sini very flexible. Jadi ini kelebihan Access Rate lah. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsi jenama-jenama besar yang terdapat di bawah Access Rate Malaysia. Saya rasa saya tak perlu nak introducekan lagi nama-nama di sini. Kami ada Shopee, Zalora, Watsons, mainly kategori-kategori seperti travel ataupun shopping, even untuk internet packages pun kami ada juga, dan insurances. Jadi sebagai publisher kami, anda boleh pilih macam-macam jenis jenama untuk anda berhubung. Okey, jadi mungkin ada antara anda yang risau, ada ke bila kita post ataupun promote apa-apa produk dan services, ada ke orang nak tengok post saya, ada ke? Memang sekarang dunia ni memang dengan social media saja, everything is at your fingertips. So you can see dekat sini based on the data untuk platform YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, jumlah active users as of January 2019 can go up to 93%. Jadi memang anda tidak perlu risau untuk mempromot produk dan services, sebab kita semua memang susahlah nak cari sesiapa yang tidak aktif dekat social media. Dan kenapa kami cakap bahawa PKP adalah masa yang sangat beruntung untuk anda start pemasaran affiliate ataupun affiliate marketing? Kerana berdasarkan data daripada Janyu, terdapat 69% rakyat Malaysia yang membeli barang-barang asas secara online, dan 27% Malaysians membeli barang-barang daripada kategori-kategori lain. Jadi memang saya boleh katakan di sini this is the perfect time untuk anda start dan promote di media sosial anda dan menjana pendapatan daripada situ. Okay, jadi seterusnya saya ingin berkongsi bagaimana anda boleh menjana pendapatan dengan kami. So step by step. Jadi sebelum itu kami mendapat banyak soalan-soalan yang seperti di sini. Adakah saya perlu membayar? Tidak, anda tidak perlu membayar langsung. Dan bolehkah saya sertai pemasaran affiliate sekiranya saya bukan influencer? Anda boleh, asalkan anda ada WhatsApp pun dah okey dah. Anda tak perlu jadi influencer famous ke, anda tidak perlu ada Facebook group pun boleh. Anda ada WhatsApp je dah okey, WhatsApp ataupun Telegram. Adakah sukar jika saya kurang mahir media digital? Okey, jadi affiliate marketing ni yang paling asasnya anda boleh gunakan link saja untuk mempromot satu produk ataupun services. Jadi anda tidak perlu mahir dalam media digital untuk mulakan affiliate marketing. Anda boleh terus bermula hari ini, in fact. Okey. Jadi step-step dia ialah, pertama anda daftar sebagai publisher hari ini, anda ada akaun anda sendiri, and then selepas itu anda boleh berhubung dengan jenama-jenama besar di bawah Access Rate, dan anda boleh start mempromot kempen-kempen jenama besar yang anda pilih, dan seterusnya anda boleh dapatkan commission untuk setiap pembelian yang pengikut-pengikut social media anda beli.
Okey, jadi selepas anda register sebagai seorang publisher, anda akan mendapat satu akses kepada dashboard yang tertera di skrin. Jadi di sini anda boleh nampak ya, ada campaign column dekat sini, ada available campaigns, affiliated campaigns. Jadi affiliated campaigns and available campaigns, basically anda boleh nampak semua jenama-jenama besar yang available di bawah Access Rate Malaysia. Dan di platform kami juga anda boleh nampak reports. Reports ni untuk anda tahulah macam mana performance anda apabila promote. Dan anda, ini paling penting paling semua orang suka, payments. Untuk setiap ganjaran dan berapa yang kami akan membuat bayaran kepada anda boleh nampak di sini. Okey, jadi seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana nak dapatkan affiliate link. Jadi saya meminta pihak Salman untuk menunjukkan video. Okay, alright. Okay, jadi boleh pilih saja apa advertiser, jenama yang anda perlukan. Klik and then pilih affiliate link, copy, itu saja. Less than 5 seconds anda dah boleh ada dah affiliate link dan dah boleh mula. Jadi memang sangat-sangat mudah. Jadi di sini saya tunjukkan contoh-contoh influencer kami, bagaimana mereka mempromotkan produk dan services. Jadi Aliza Sarah di sini dekat Instagram, beliau meletakkan link Access Rate di bio. Dan di Facebook seperti influencer kami Dr. Ying Zhangje, dia baru saja membeli natural yogurt sachet. Jadi dia recommend kepada follower-follower dia dan meletakkan affiliate link di sini. Dan kalau ada voucher code pun boleh letak di sini untuk membuatkan promosi itu lebih menarik. Dan di sini saya tunjukkan lebih banyak lagi contoh-contoh daripada influencer kami Nadia dan Nur Afifah. Jadi jangan takut dengan follower yang mereka ada. So Nadia ada 12.4k follower, Afifah ada lebih kurang almost 50,000 followers. Jadi ini tidak penting, tapi sama je cara untuk mereka promote. Mereka letak link, affiliate link di bio. Dan setiap kali mereka postkan Insta story, jadi swipe up je, maksudnya anda dah klik dia punya affiliate link. Okey, jadi kenapa Access Rate Malaysia menjadi pilihan utama influencer-influencer di luar sana? Jadi Access Rate betul-betul mementingkan good account management. Jadi kami memang akan jaga publisher kami. Kami akan memberikan sokongan yang padu dan efisien. Dan kami punya publisher juga boleh mendapatkan laporan yang semasa dan telus. Jadi katakanlah anda tengah kerja ataupun tengah membuat affiliate marketing, tengah malam pun anda boleh pergi dekat platform dan anda boleh nampak performance anda real time. Performance yang semasa di dashboard. Dan tim kami juga sangat aktif dalam mengadakan kelas latihan, event dan webinar. Jadi kalau publisher ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk memperbaiki dan mengetahui lebih lanjut lagi tentang affiliate marketing, bolehlah attend semua kelas-kelas kami. Dan kami juga mempunyai our own academy, Access Rate Academy. Di Access Rate Academy, sini publishers kami bolehlah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam pemasaran digital. Jadi yang menariknya dalam Access Rate Academy, kami tidak hanya ajar affiliate marketing. Jadi kami juga mengajar macam mana untuk create your own website.
daripada kosong, daripada tak tahu apa-apa, anda pergi ke Access Rate Academy, boleh belajar macam mana nak create website, and then macam mana jika anda berminat dengan FB ads, Facebook ads ataupun Instagram ads. So semua knowledge ni boleh didapati di Access Rate Academy. Okay, jadi sekarang kita berada di slide yang saya percaya ramai ingin nak tahu. Jadi macam mana dengan kisah-kisah kejayaan influencer-influencer kami. Jadi saya akan mulakan dengan kami punya top publisher. Namanya Khairul Anwar ataupun nama glamournya Mocha. Mocha bekerja sebagai pencipta kandungan digital ataupun content creator sejak tahun 2009 lagi. Jadi Mocha suka melancong jalan-jalan cari makan dan memasak. Jadi anda boleh agak di Instagram beliau, Mocha banyak post mengenai minat Mocha. Jadi boleh nampak Mocha post mengenai makanan, travel, dan even dekat Twitter, kalau kat sini anda boleh nampak Mocha baru lepas masak lah kot. Jadi dia gigih beli barang dapur di Shopee dan beliau menceritakan bagaimana produk ini dapat membantu. Jadi Mocha meletakkan images supaya menarik di mata followers Mocha, dan di sini anda boleh nampak affiliate link. Okay. Jadi daripada post ini saja, satu post saja ya, dan post ini mempunyai 2.9k retweets dan 5.6k likes. Mocha berjaya mendapat jualan sebanyak RM16,000 dan komisen yang dalam masa beberapa minggu, dan Mocha mendapat komisen sebanyak RM800. Dan anda kena selalu ingat ya, untuk affiliate marketing, selagi dan untuk affiliate marketing yang dipostkan di social media, selagi post itu hidup, live, aktif di social media, selagi orang nampak dan orang klik, selagi itulah Mocha akan mendapat commission. Okay. So seterusnya kami punya next top publisher ialah Nera Shazira. Okay, Nera merupakan seorang isteri dan blogger dan suka melancong ketika mempunyai masa lapang. Okay, jadi Nera memang aktif dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram, dan her posting macam tidak terlampau memfokuskan kepada travel. So Nera bercerita dia membeli Samsung S20 for my husband via Shopee Malaysia, and then Nera meletakkan affiliate link dekat sini. Dan di Facebook Nera ada menceritakan tentang kuali yang Nera suka. Jadi pun Nera meletakkan affiliate link. Jadi tak semestinya kena menjual saja. Banyak approach yang boleh digunakan untuk mempromote produk-produk yang kita suka. Dan sama juga di Instagram. Jadi total jualan untuk Shopee sahaja melalui semua platform ialah RM81,000, dan sehingga kini Nera mendapat komisen sebanyak RM4,000. Dan ini semua pasif ya, bukan full time. Jadi post je, followers nampak, followers beli, dan dapat dah pendapatan secara online. Okay, kisah kejayaan 3 ialah Alisha. Alisha, masa awal-awal dahulu, masa kami bermula dengan Alisha, beliau bermula dengan 1,000 lebih follower, dan sekarang beliau mempunyai lebih followers hingga 3,000 lebih. Jadi apa yang Alisha buat ialah Alisha meletakkan affiliate link di bio Instagram, dan selalu spam di WhatsApp group family ataupun di company group, dan dapat menjana RM135,000 hasil jualan, dan dibayar komisen RM7,700. Dan ini pun bukan full time. Ini hanya apabila Alisha mempunyai masa lapang untuk
post apa-apa produk yang Alisha berminat. Okay, jadi patutkah anda cuba? Why not, right? Jadi sebab pertama memang percuma, anda tak perlu fikir pasal produk anda tak perlu fikir untuk modal yang besar untuk mula. Hanya ada laman media sosial pun dah cukup dan anda boleh start menjana pendapatan bagi setiap item yang dijual dan akan dibayar oleh jenama-jenama besar. Okey, jadi sekarang boleh mendaftar dengan kami. Scan saja QR code di sini dan anda akan di-leadkan kepada registration page. Jadi simple je, it's less than 2 minutes. Boleh masukkan site URL. Jadi di sini anda boleh masukkan URL Facebook ataupun URL Twitter, apa-apa saja akaun media sosial dan nama media sosial anda, email, password dan itu saja. Selesai. Sekejap. Lepas tu anda boleh terus dapatkan akses kepada akaun anda, dapatkan affiliate link dan boleh terus menggunakan di laman media sosial. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Actually hari Jumaat, minggu ni kami akan adakan sesi perkongsian yang lebih mendalam pada jam 3 ke 4 petang. Di situ kalau anda mahu menanyakan soalan yang lebih banyak dan lebih teknikal, tim kami akan ada di situ untuk support anda dan anda boleh email kami bila-bila masa di publishers@interspace.my ataupun join saja Facebook group kami Access Trade Malaysia Affiliate Community. Di sini kami akan postkan announcement terbaru jika ada jenama-jenama besar yang terbaru, voucher codes yang available untuk anda promote. Dan jika anda lebih selesa untuk bercakap on the phone pun boleh saja call. Everything can. Okay, jadi itu sahaja dan terima kasih. Okay, thank you Salman. Ya, saya. Okay. Jadi, okay, thank you Zoyan atas perkongsian yang saya harap bermanfaatlah untuk penonton-penonton kita di sana. Sebenarnya bila kita cakap pasal topik affiliate marketing ni, saya tahu, saya pernah dengar juga pasal affiliate marketing ni. Cuma mungkin kita tak kurang pasti macam mana kita nak jadi publisher, apa yang macam Zoyan kongsikan tadi tu. Macam mana kita nak start nak jadikan publisher dan kita nak melalui siapa yang nak bantu kita. So Access Trade ni adalah salah satu daripada platform yang ada lah. Dan saya akan keluarkan Zuin dulu. Okay Zuin, thank you, I'll see you later. Nanti saya jemput balik untuk Q&A session. Okay, macam saya cakap tadi, dan Access Trade bukannya lah salah satu platform yang ada, dan kita ada juga platform yang lain yang kita panggil Involve Asia. Mungkin anda semua pernah dengar platform Involve Asia ni juga. Dia adalah juga platform yang membantu anda untuk affiliate marketing ni. Okay, dan sekarang saya akan jemputlah saudari Rose Naziha daripada Involve Asia untuk sharekan juga apa dia punya daripada Involve Asia punya pendapat tentang affiliate marketing dan macam mana mereka boleh bantu anda. Ialah satu memang untuk generate income. Untuk kita sebagai publisher memang untuk kita generate income, tapi untuk kita yang produk tu kita punya, macam mana affiliate marketing boleh bantu kita untuk memasarkan kita punya produk. Betul ke Rose? Betul. Okay, nanti saya akan sharekan lah macam mana sebagai brand owner ataupun business owner untuk pasarkan produk mereka melalui affiliate marketing. Okay, Rose, dipersilakan. Buka slide. Saya share screen. Okay, untuk yang tertanya-tanya sekarang ni macam mana, okay, anda boleh tanya dulu soalan dekat di ruang komen tu sementara Rose tengah buka slide dia. Anda boleh tanya dulu di komen, nanti saya akan pilih dan kita akan cuba jawab dengan bersama-sama dua speaker. Okay, dan kepada anda yang baru saja menyaksikan live streaming ini, saya perlukan bantuan anda untuk kongsikan. Kerana apa? Kerana bagi saya topik kita hari ini sangat bermanfaat untuk rakan-rakan anda, saudara-mara anda, sesiapa kawan-kawan di Facebook anda untuk tahu berkenaan affiliate marketing. So apa yang perlu anda tahu adalah klik share dekat bawah tu dan share saja di laman Facebook anda. Okay? Dan okay Rose, anda bersedia? Okay.
Okay. Thank you Salman. Alright. Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera juga untuk semua yang ada pada live streaming hari ini. Thank you CTEC sekali lagi sebab jemput kami. So sebelum saya mula, saya akan perkenalkan diri saya dulu sebab orang cakap kalau tak kenal maka tak cinta kan. Okay, so nama saya Ros Naziha. Saya merupakan Senior Advertiser Account Manager di Involve Asia. Sebelum ni saya pernah bekerja dengan Lazada sebagai Analyst Vendor Performance Manager dan juga selepas itu saya juga bekerja dengan Avana sebagai Head of Partnership. So lebih kurang dalam 5 tahun in total saya bekerja berkecimpung dalam dunia digital marketing dan juga e-commerce. So dan secara khususnya adalah dari segi partnership between companies dengan juga marketers lah. Okay, so hari ni saya tak nak bercerita panjang background story and whatnot sebab benda tu rasanya boleh dapatkan daripada website. Nanti boleh saya akan sharekan website kami ataupun boleh check je sekarang dan macam mana untuk hubungi kami kalau anda berminat untuk menjadi salah seorang advertisers ataupun brand owner yang ingin memasarkan produk anda melalui affiliate marketing. Okay? Alright, so sebelum saya start, so tadi saya rasa Zuin pun ada pernah bagi tahu what is affiliate marketing, apa tu affiliate marketing kan. Okay, so untuk bahasa mudahnya saya just recap balik sikit lah. So untuk bahasa mudahnya affiliate marketing ni bentuk hubungan kerjasama antara business atau brand owner dengan marketers, which kita ada yang panggil publishers, ada yang panggil marketers dan sebagainya. Okay, and then kenapa kenapa kita nak gunakan affiliate marketing ni sebagai salah satu channel marketing untuk business lah. Okay, so antara salah satu sebab yang paling penting kenapa kita kena buat affiliate marketing ni is cost effective. Okay, so partnership dari segi affiliate marketing ni jadi semakin popular, semakin menjadi trend untuk business owner sebab mereka tahu dengan affiliate marketing ni mereka boleh mengoptimumkan cost marketing mereka dan untuk mendapatkan pulangan yang lebih tinggi. Okay, so kita pun juga tahu untuk buat satu-satu partnership dengan marketers, dengan publishers, dia akan mengambil masa, cost dan juga manpower. So macam mana kita nak mudahkan semua proses ni dan untuk kita just hanya fokus untuk buat kita punya marketing. Okay, so jawapannya adalah dengan secara partnership melalui affiliate marketing. So ada pepatah bahasa Inggeris mengatakan, so if you want to go fast, you go alone. So if you want to go further, so you want to go far, so you can go together. So kita bekerjasama dengan industry player yang lain, marketers, publishers dan media untuk actually membantu kita mempromosikan kita punya products. Okay? Alright. So sebelum tu, saya perkenalkan sikit lah tentang Involve Asia. So Involve Asia siapa kami? Sekali lagi, kami adalah affiliate solution provider. Affiliate solutions provider. Salah satu affiliate solutions provider yang terbesar dekat Southeast Asia. Kami bahasa mudahnya juga kami adalah orang tengah di antara brand owner, business owner dan juga pihak marketer ataupun publishers. Okay, sebab kalau anda tanya kenapa kita perlukan ada orang tengah, so kita boleh buat sendiri sebagai business owner, anda boleh buat sendiri. Jumpa setiap marketer, jumpa seorang-seorang atau tag dengan agencies. So of course the easiest yang paling mudah adalah bekerjasama dengan satu agensi seperti Involve Asia untuk bantu memudahkan proses ni. So saya akan sharekan juga selepas ini apa tools yang kami ada dan macam mana ataupun apa perkara penting yang perlu anda tahu sebelum anda sendiri bermula untuk jalankan affiliate marketing anda. Okay? Alright, so kalau nampak dekat skrin saya sekarang ni ada perkataan performance marketing. So mungkin ada yang dah familiar apa itu performance marketing, mungkin pernah dengar ataupun mungkin yang baru first time dengar, so saya akan bagi tahulah. So performance marketing bahasa Melayu mudahnya adalah bayar bila ada result. Okay, so tak adalah lagi isu-isu yang macam okay saya bayar partner sini, saya tap dengan satu agensi sini, saya dah keluarkan duit beribu-ribu ringgit tapi saya hanya dapat reach. Saya hanya dapat impression. So saya tak dapat result yang saya nak. Result yang dia nak mungkin dia nakkan leads, mungkin dia nakkan sales. So mereka tak dapat result apa yang mereka nak. So performance marketing especially untuk
Involve Asia. So itu yang kami ketengahkan, iaitu bayar untuk result yang anda inginkan. Okay? Alright, so examples of publishers. So salah satu examples of publishers seperti yang Zuin juga explain tadi, so itu adalah salah satu, iaitu influencers ataupun KOL. So if publishers yang kategori-kategori publishers yang lain sebenarnya ada lagi banyak yang brand owner atau business owner boleh gunakan, seperti contohnya content site macam blogger, social media dan juga KOL. So KOL ni ataupun key opinion leader atau kita selalu biasa dengar sebagai influencers lah. So kita ada juga laman web perbandingan harga, comparison sites ataupun cashback, loyalty dan sebagainya. So dia affiliate marketing ni sebagai brand atau business owner sangat-sangat berguna sebab anda boleh maksimumkan brand presence anda ataupun appearance dekat semua channel digital marketing, dekat semua channel. So cuba bayangkan jika anda buat satu-satu campaign dan campaign anda tersebut akan ada lagi 10, 20 ataupun mungkin 100 marketers yang akan tolong mempromosikan bersama-sama. So dia akan jadi ripple effect dan akan lagi expand dengan lebih laju dan mudah. Okay? Alright. So ini adalah 3 topik utama yang saya akan sharekan hari ini. InsyaAllah kalau sempat saya akan ceritakan lebih detail. Kalau tidak saya akan bagi secara keseluruhan dan mungkin sedikit sample situation atau case study. Okay? So yang pertama saya akan kongsikan benefit affiliate marketing. So kenapa, apa kepentingan dan apa kebaikannya buat affiliate marketing ni. Dan kedua, best practice. Okay, so saya akan kongsikan macam mana nak buat setting up platform ke, channel apa, jenis publishing, macam mana kita nak buat, mana yang terbaik dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali saya akan share sebab dah tahu benefit, kepentingan dan kita dah tahu apa yang perlu dibuat. So next is the action. Okay, so last kali kita akan go through apa steps yang diperlukan untuk anda menjadi seorang business owner yang menggunakan affiliate marketing sebagai salah satu channel marketing anda. Okay, so fast action, fast result. After program ni boleh straight away discuss dengan kami punya team dan boleh build anda punya affiliate program. Okay. Alright, so kat sini saya nak semua orang untuk pay attention a little bit. Okay, so kat sini ada 2 graf. Kalau boleh tengok perbezaan antara dua graf ni. So ini adalah perkara biasa, which is like regular campaign period. So bila sebuah business tu dia akan buat campaign, so bergantung kepada jenis perniagaan lah. So ada yang perniagaan mereka jual, for example, fashion. So kalau fashion dia akan fokus dekat seasonal period macam Raya, Chinese New Year, Christmas dan sebagainya. Tapi kalau macam health and beauty product, travel. So travel mungkin sewaktu cuti-cuti sebelum cuti-cuti umum, cuti-cuti sekolah dan sebagainya. Dan kalau macam health and beauty, dia akan ada dia punya masing-masing lah peak period. So benda ni common untuk semua business owner untuk nampak peak setiap kali campaign yang buat. Okay, so every time ada sales, campaign tu akan tunjukkan results yang lebih tinggi daripada hari-hari biasa. So apa pentingnya affiliate marketing ni? Bila anda ada affiliate marketing, macam saya cakap awal tadi, so kalau ada affiliate marketing akan ada lagi boleh katakan macam army. Kita ada a group of marketers yang akan tolong pushkan kita. Bukan sahaja during campaign, dan mereka juga akan push secara berterusan. So kalau anda tanya kenapa mereka nak push secara berterusan kan? The reason is because sebabnya performance marketing. So kita nak business owner, kita nak bayar based on dia punya result. So kalau tak ada result, macam mana dia orang nak dapat earning? So that's why dia akan ada setiap publishers juga, walaupun yang kecil atau besar, dia ada dia punya kelebihan sendiri, kekuatan masing-masing dan mereka tahu bila yang sepatutnya mereka push. So tak semestinya during campaign ataupun semasa campaign anda berjalan. So mungkin mereka akan push lebih kepada masa anda campaign berjalan dan mereka akan continuously, berterusan untuk tolong promosikan campaign anda pada hari-hari seterusnya. So bila yang usual, yang kebiasaannya lah yang selalunya kalau waktu campaign kan, kita tengok peak tu tinggi sangat.
So selepas waktu campaign apa yang terjadi? Dia akan drop. Memang kalau drop tu memang kalau bahasa trendinya orang selalu cakap memang sales ke laut lah. Tapi ni bukan tahap ke laut, ni memang ke laut dalam ke dasar lautan. So bila adanya affiliate strategy ataupun kita buat affiliate program kita, dia sort of akan bagikan kita sedikit sebanyak cushion untuk kita bagi soft landing. So kalau tengok perbezaan daripada kiri dan kanan, so kiri tanpa affiliate program, so tanpa affiliate program dia punya steep drop sampai 60%. Sangat banyak. So dengan affiliate program, drop dia hanya sekadar like dalam lingkungan 38%. So sebagai business owner, saya rasa benda ni memang boleh bagi nafas lega kepada business owner, sebab at least sekurang-kurangnya dia orang tahu yang sales mereka tak akan menjunam dengan banyaknya untuk mereka naikkan lagi pada sales-sales yang berikutnya. Okay? Alright. So sebelum kita pergi ke yang lebih lanjut, so kita kena tahu, okay, kita kena faham setiap daripada campaign kita ataupun bisnes kita, channel mana yang kita patut cuba, channel mana yang patut kita buat. So selalunya business owner akan cuba like macam cuba dan orang cakap try and error, cuba salah dan buat balik. Okay, so kalau kita betul-betul ada specific information which is daripada orang yang dah memang selalu buat, for example Involve Asia, so kami bermain dengan data yang telah kami buat secara kumulatif. Kita dah buat, kita dah tahu dah okay, business type macam ni, apa channel yang sepatutnya and apa yang channel mana yang patut kita buat, kita ketengahkan dahulu. Okay, so for example content side, so empat channel ni, saya nak bagi tahu empat channel ni adalah berdasarkan 4 main channel yang bagi result yang paling baik. Okay, untuk content side, so content side macam blogs, short articles macam tu. So untuk content sites basically promotion dia adalah untuk long term engagement ataupun long term results. So kalau basically macam kalau anda cakap bisnes saya ni dah bisnes saya dah lama, so saya tak payah nak buat awareness. So jawapannya salah. Yang tu kita akan pergi ke selepas ni lah. Okay, so kalau macam influencer dan KOL macam saya cakap tadi, reach dia sangat tinggi. So kalau bisnes anda belum lagi berkecimpung, belum lagi masuk ke influencers dan KOL punya channel, mula sekarang. Jangan tunggu nanti, sebab kalau anda tunggu nanti, kompetitor anda akan buat ataupun cuba membolot market influencer dan KOL dulu sebelum anda. Okay, so bila gunakan influencer dengan KOL ni, yang untuk KOL juga dia ada beberapa jenis. So macam kalau untuk YouTube, mungkin dia akan jadi sebahagian daripada long term strategy. So long term dengan short term placement ni nanti saya akan go through selepas ini. So saya just bagi brief dulu. So untuk YouTubers, mungkin anda gunakan untuk strategi yang long term, dan mungkin untuk content juga untuk long term, dan cashback, coupons untuk short term, dan of course short term burst untuk yang lagi untuk promosi yang memang anda nak push betul-betul dalam masa yang pendek. Okay? Alright, so macam saya cakap tadi, so walaupun main channel ada 4 kategori tu, tapi 4 kategori ni pun dah mewakili beribu-ribu orang publisher. So of course kita nak sebanyak mungkin publishers untuk mempromosikan kita punya campaigns, betul? Untuk kita punya produk. So apa yang kita perlukan? So sebagai seorang brand owner, sebagai seorang business owner, benda yang paling kita perlukan is actually tools untuk kita, macam mana untuk kita manage kita punya affiliate programs. Okay. So tiga features yang paling penting yang anda perlu ada, 3 features yang adalah publisher discovery, affiliate tracking dengan centralized billing. Okay, kenapa 3 ni yang paling penting? Cuba anda bayangkan kalau bisnes anda ada 10 conversions, 10 sales lah sehari. Okay, kalau 10 sales anda boleh still record satu.
Dan anda boleh, kalau anda target 10 sales je sehari, mungkin 1 atau 2 orang atau mungkin seorang sahaja marketers diperlukan untuk achieve sales macam tu kan. So tak perlu susah-susah, tak perlu pening-pening. Tapi of course sebagai business owner kita nak yang lagi banyak, kita nak lagi ramai orang promote kita punya campaign, dan kita tak nak go through satu-satu, recruit, cari, mula-mula hunting siapa yang nak promote kita punya produk, and then kita nak recruit, nak contact satu-satu ke, kat website diorang ke, kat Facebook ke, benda tu akan makan masa. Dan kita pun faham sekarang ni zaman COVID, of course business owner, everyone is struggling, semua orang tengah struggle macam mana actually diorang nak orang cakap maksimumkan mereka punya marketing activities, dia punya sales dengan resources yang mereka ada sekarang ni. So 3 features ni adalah sangat penting untuk business owner kena ada kalau mereka untuk create diorang punya affiliate programs. Okay, so publisher discovery, this is what Involve Asia offer. So kami akan bila anda berdaftar dengan kami sebagai advertiser, sebagai brand owner, so basically dekat dashboard anda akan ada seperti yang dalam screen, saya tunjukkan seperti yang dalam screen. So basically anda memang boleh tengok ke semua publishers yang kami ada. Kami ada lebih 40,000 dan keep counting sebab sekarang ni lebih banyak KOL dan juga influencers yang berdaftar. So ada banyak peluang untuk anda bekerjasama dan membuat partnership dengan these publishers. Tak susah. So ada semua informasi dekat dashboard anda nanti, dan anda boleh tengok okay, siapa yang patut sesuai dan siapa yang patut anda approach untuk anda mulakan affiliate program anda. Okay, the second one is yang paling penting dalam affiliate marketing adalah affiliate tracking. So kalau anda buat program affiliate tanpa ada proper tracking, anda akan ada masalah yang lebih besar. Sebab apa? Mungkin anda akan terlepas pandang ataupun mungkin anda bergerak dalam macam orang cakap buta lah. So anda tak boleh tahu siapa yang promote, dekat mana dia promote, apa produk yang bagus. So data tu semua anda nak buat satu-satu ke? Track daripada conversion, anda nak kena buat analysis. So tidak perlu lagi buat benda tu semua. So dengan Involve Asia, so apa yang kami buat, basically kami providekan tools atau sistem tu untuk anda untuk mudah. So anda boleh just tengok, okay, hari ni 23 hari bulan, publisher A promote produk apa dan juga dekat channel mana. So kita boleh tahu semua details tu. So lepas ini bila saya akan terangkan lepas ni step by step untuk buat program ni, kita akan tengok part yang terakhir sekali, which is the improvement method, yang untuk kita memperbaiki ataupun mengoptimumkan lagi result kita nanti, memerlukan this affiliate tracking. And then last but not least is centralized billing. Okay, so kalau bayangkan kita ada banyak sangat tadi publishers yang tolong kita, partners kita yang tolong kita promote ni. Tapi kalau kita tak jaga diorang betul-betul, as in kita tak jaga diorang macam dari segi payment, kita dah terlepas pandang, publisher ni kita tak bayar lagi, publisher ni apa je dia promote. So benda tu semua akan mengambil masa dan buatkan mereka akan hilang minat. Kalau anda pergi approach seorang-seorang, mungkin anda akan spend upfront fees untuk buat sesuatu kan. So tapi anda tak dapat performance. So untuk performance marketing, basically anda biarkan mereka buat kerja, publisher untuk promote, dan of course mereka dah spend resources, mereka dah spend diorang punya cost sendiri untuk buat promotion tersebut. Of course mereka mahukan bayaran yang pantas dan seamless, yang mudah dan cepat. Okay, so 3 benda ni ingat betul-betul kalau sebagai brand owner, sebagai business owner, kalau anda nak buat affiliate marketing, anda kena ada 3 perkara ni. Alright, so kita dah pergi ke benefit dan juga apa yang anda perlukan, the best thing yang anda perlukan untuk affiliate marketing. So next, yang ni saya rasa lebih menarik untuk business owner kalau anda nak tahu. Okay, so apa best practice untuk growkan affiliate program anda? Orang cakap nak buat affiliate program ni senang. Cari je publisher, promote and then habis. Macam tu ke? Kita tak tahu sebab kita kena buat, kita akan perlukan betul-betul proper planning macam mana kita nak optimizekan dan macam mana actually kita nak buat satu per satu supaya kita punya program ni bukannya satu cost yang kita keluarkan secara sia-sia lah. Okay, so saya akan sharekan best practice.
Okay, so untuk business owners ataupun untuk salesperson, usually benda ni dah sangat common bagi anda semua. So anda, of course anda akan tahu this sales funnels kan. Okay, so the common is yang ada daripada awareness, interest, decision dan juga action. So empat-empat ni. So setiap channel ni basically dia ada peranan dia masing-masing, ada fungsi dia masing-masing dan juga dia merangkumi setiap customer jenis yang berbeza. Okay, so bila kata semua masing-masing dah berbeza, of course publisher yang terlibat pada setiap level juga adalah berbeza. Okay, so saya bagi satu Okay, so ramai yang salah faham, katanya macam yang macam saya cakap tadi lah, oh bisnes saya baru je bermula, baru macam setahun macam tu. So saya nak fokus untuk awareness sahaja. Ada yang pula cakap, oh bisnes saya mungkin dah 10 tahun, orang dah tahu, so saya tak perlu lagi buat awareness, saya hanya fokus pada action. Betul ke? Jawapannya tidak. So actually walaupun dalam stage macam mana pun bisnes kita kena ada letak placement, affiliate placement tu pada setiap level. Reason being, kalau kita hanya fokus kepada satu tempat, so dia tak akan cover keseluruhan sales journey kita. Okay, so saya bagi contoh sample situation macam ni lah. Ada satu brand owner, saya buat bisnes brand perfume. So bisnes saya dalam 2 atau 3 tahun. Perfume tu nama saya, Rose. Sedap nama kan? Okay, so saya nak buat affiliate marketing. So dekat awareness, jenis publisher macam mana yang saya patut tag? Adakah saya kena terus pergi dekat coupon site? Mungkin tak sesuai sebab bukan untuk awareness. Kalau kat coupon site pun kita letak, orang tak tahu. So kita kena ada dekat, kita tag dengan partners kita yang dekat content site ataupun influencers dan KOL. Bagi orang kenal dulu brand kita. And then bila orang dah start kenal, tapi kita dah bermula dah. Actually kita dah plan dah satu-satu affiliate ataupun publishers kita punya produk dekat setiap level ni. Okay, so dekat interest bila orang dah kenal, orang akan try cari dekat mungkin price comparison site. Contohnya macam iPrice, kalau orang nak compare kan, okay orang compare. Sekarang ni banyak sangat comparison site, so orang compare harga. So tapi kalau brand saya ni baru, orang tak kenal, tak dekat price comparison sesuai ke? Mungkin tak. So mungkin kita akan fokus lebih kepada loyalty site. Loyalty, cashback, okay. So bila dah ada, orang dah nampak lagi interest, orang dah nampak ada promotion ni. So secara tak langsung benda akan membantu mereka untuk buat decision. Dan finally untuk action, untuk bagi diorang betul-betul berminat untuk beli dan terus buat klik, maksudnya boleh terus buat pembelian adalah dengan yang terakhir sekali, mungkin kita boleh offer kepada coupon site. Okay, so coupon site boleh, untuk setengah produk coupon site boleh menjadi tempat antara interest dengan action, dan boleh juga kadang-kadang dia jadi sebagai action sahaja. So again, tak ada satu rules pun yang mengatakan yang ni fit untuk semua jenis produk. Okay, so dia bergantung kepada produk anda, bergantung kepada bisnes anda dan juga apa target anda. Mungkin juga kalau anda cakap, saya bukannya jual physical produk, saya jual services. So kalau services, macam mana pula kita nak letak dekat price comparison kalau tak ada, services tu tak ada, boleh di-compare dengan mana-mana. So dia tak sesuai, so dia akan mungkin dekat coupon site, mungkin dia ada dekat cashback dan sebagainya. Okay, so bila last kali dekat coupon site tu kita dah bagi deals yang betul-betul dah bagi mereka ni, okay, saya decide saya memang nak purchase produk ni. So bila dah ada bagi coupons, so coupons pun salah satu daripada types of publisher. Okay, so bila dah letak dekat coupons tu, kalau tak beli tak tahulah kan. So kita bagi sampai ke situ. So kita cover the whole customer journey. Sebab customer sekarang dah pandai. Mereka tak pergi cari dekat satu site je. Dia akan cari dekat pelbagai site sebelum mereka membuat pembelian. So selalu saya sarankan dekat klien saya, adakan membuatkan produk anda visible dekat, kalau boleh, banyak channel. So banyak kena buat kerjasama dengan publishers yang ada. Okay? Okay, so again this is hanya contoh. So dia tidak tertakluk kepada semua jenis bisnes, dan setiap bisnes tu kita akan tolong daripada Info Official, kami akan tolong untuk craftkan, untuk buildkan
program yang bersesuaian dan bukan setakat bersesuaian, yang betul-betul fit dengan bisnes dan juga target bisnes anda. Okay? Alright, so ni saya bagi sedikit contoh lah. So kalau anda nak buat just biasa punya organic growth untuk placement investment. So investment, so maksudnya placement lah, dekat mana anda nak letak brand-brand anda tadi, publisher jenis macam mana. So anda letak just biasa-biasa ada dengan 2-3 publishers. So itu adalah sales yang potential anda dapat. Tapi kalau anda tap dengan long term punya placement, sales anda mungkin akan lebih lagi tinggi. Sebab apa? Bila long term placement, dia akan bantu bukan sekadar brand visibility, dia akan bantu juga search ranking produk anda dekat social media, dekat search engine like Google semua tu. So secara tak langsung anda dah cover semua aspek dah. Bukannya sekadar macam okay, affiliate marketing ni bukan macam okay, saya nak buat campaign 11-11 nak push produk saya. So saya nak gunakan affiliate marketing time tu je. Bukan. So dia secara menyeluruh dan secara holistic, the whole brand, macam mana anda nak optimumkan dari satu peringkat ke satu peringkat. So kalau anda hanya fokus dekat organic, tak ada masalah. Sebenarnya masalah kalau anda nak dapat sales tinggi. Tapi kalau anda nakkan okay, lebih macam okay, saya nak sales sebanyak. So kalau anda tengok situ dekat slide saya tu, short term focus, bila anda letak placement dekat short term focus, dia akan boost yang lagi tinggi sales anda. Tapi kena ingat jugalah sebab setiap marketing effort short term dengan long term, short term ni bukannya boleh nak repeat selalu. So dia ada period-period tertentunya. Of course untuk short term, for example kalau kita nak letakkan banner kita dekat website publishers. So publishers nak letak macam sepanjang tahun ke? Tak juga kan? Mereka akan pilih siapa banner-banner mana yang daripada advertiser lain untuk dia letak. So untuk anda, so anda kena cover short term, long term. Okay, so short term macam saya cakap tadi lah, coupon site, short term macam banner, Facebook post, yang sekarang kita ada macam like influencers, all the KOL yang sekarang ni orang cakap influencers ni orang yang banyak followers, tapi tak semestinya. Okay, macam saya sendiri personally saya juga ada WhatsApp group, saya pun join ada beberapa Telegram group. So trend sudah semakin tinggi. Tapi macam mana anda nak pergi approach satu Telegram post ataupun Telegram group ataupun WhatsApp group ataupun Facebook group untuk iklankan produk anda dekat situ. So cost mungkin akan lebih tinggi dan prosesnya sangat-sangatlah memakan masa dan manpower. Okay, so macam mana anda nak cover the whole long term and short term focus adalah dengan cari satu platform yang boleh bagi anda centralize sistem atau tools untuk anda manage affiliate program anda seperti Infofacial. Alright, so ni just contoh lagi sekali untuk goal based placement. Okay, so boleh tengok yang belah kanan sini. So basically untuk placement yang long term. So dia akan cover, long term selalunya akan cover dua yang atas lah, sales funnel dua yang atas tu, iaitu awareness dan juga interest. Okay, so dua yang dekat atas tu basically anda boleh tap dengan editorial content, KOL text link, listing and store pages. So dekat comparison site ataupun mungkin dekat coupon site, mereka akan createkan kalau mereka setuju untuk mempromosikan produk anda, basically dia akan create satu site, akan start masukkan listing all the products yang anda ada ataupun just anda punya website dan mereka akan cuba untuk push. So dengan visibility ataupun dengan kewujudan produk anda di list website mereka sudah banyak membantu untuk basically produk anda akan list dalam search engine dengan lebih baik. Okay, so untuk short lifespan pula boleh tap dengan publisher yang bagus ataupun yang lebih spesifik niche mereka dari segi untuk newsletter EDM, strategic display advertisement, banner-banner yang dekat website, promo codes and cash voucher and social post. Yang tu untuk short. Dia short placement ni adalah untuk kita like macam orang kata final push untuk orang terus beli. Okay. Alright. So tadi saya dah bercakap tentang
kepentingan ataupun benefit affiliate marketing, importance dia, apa yang anda kena ada, apa tools yang anda patut guna, apa features yang patut anda ada untuk create anda punya affiliate marketing program. Okay, dan kedua saya telah bagi tahu best practice, apa yang perlu anda buat. So again, tailored to specific to your own business model ataupun program. So saya rasa macam antara selalu question yang saya dapat daripada orang ramai, orang tanya macam okay, conversion ni ataupun sales ni, conversion ni hanya sales saja ke? Sales produk saja ke? So jawapannya tidak. So dia bergantung kepada anda. Anda boleh run multiple campaign dalam satu masa juga. So mungkin anda ada satu produk tapi anda memerlukan, anda nak buat campaign, anda memerlukan leads dan akan database yang baru. So anda boleh buat campaign untuk tarik leads, iaitu campaign CPL, ataupun dan juga anda boleh buat campaign CPS, which is cost per sale. Campaign yang biasalah, so kita publishkan produk, publisher akan publishkan produk anda, promote produk anda, bila ada sales dan mereka akan dibayar. So untuk leads pun sama juga, dia dikira conversion juga sebab itu adalah target goal campaign anda. So anda boleh buat, okay, saya perlukan leads. So setiap publishers yang menyumbangkan leads kepada campaign anda, kita akan bayar mereka dengan commissions. Maksudnya inilah brand owner lah akan bayar mereka commissions. So dia tidak semestinya bila fikir conversion ni sales saja. So tak sesuai lah dengan saya punya program ataupun tak sesuai lah dengan saya punya business, sebab business saya mungkin saya nakkan banyak traffic masuk. Okay? Alright, so saya teruskan yang poin yang terakhir sekali, iaitu macam mana nak set up dan mendapatkan effective results. Okay, so affiliate marketing memang tak lari jauh lah. Benda pertama yang anda perlu ada adalah attractive commission. Okay, saya nak highlightkan sini, bukan sekadar attractive commission tapi mestilah competitive commission. Sebab sekarang ni kita gunakan affiliate marketing sebab anda nak berlawan, nak bersaing dengan anda punya pesaing-pesaing kat sana. Mungkin brand yang sama, maksud saya mungkin produk yang sama, kategori yang sama dan sebagainya. So macam mana nak bersaing dengan mereka? So anda kena menawarkan commission yang kompetitif, yang boleh berdaya saing dengan mereka. Okay, ini berdasarkan data daripada kami sendiri. So ini yang saya selalu kongsikan kepada klien saya lah. So saya di Evolve Asia saya mendapat portfolio untuk menjaga financial product, which is like insurance, banking, credit card dan sebagainya. Dan selain itu saya juga menjaga sekumpulan advertisers atau klien saya ni berdasarkan level mereka, iaitu dari segi SMEs ataupun small medium enterprise, the small merchants, small advertisers yang basically dia ada brand dia sendiri. So benda yang selalu saya sarankan kepada mereka, untuk kalau dia orang mula nak start, kalau mereka tak ada bajet yang tinggi ataupun mereka baru nak test, kata nak test power lah. So saya akan sarankan mereka, okay, ambil the recommended commission yang kita dah set kat sini. Okay, so the minimum is yang belah kanan sekali tu, yang tengah-tengah adalah recommended. So again, yang ni sesuai kepada brand owner atau business owner yang nak buatkan campaign berdasarkan sales. Okay, kalau services atau list, tu lain cerita. Yang tu kita boleh sembang PM tepi nanti. So kita boleh discuss satu-satu. Okay, apa target anda dan sebagainya. Okay. Alright, yang ni adalah most successful advertisers punya strategi. Dia bukan daripada seorang lah, so biasanya daripada kumulatif. Apa yang kita selalu sarankan ataupun apa yang selalu kita advise kepada kita punya clients. Tapi jangan risau, sebab mungkin ada cakap macam klien besar-besar ada bajet lagi tinggi. So saya bisnes kecil-kecil je tak boleh nak buat. Bukan. So dia bergantung kepada bisnes anda. Tapi ini hanyalah sekadar orang kata framework, sekadar overview apa yang anda boleh buat, apa yang anda mungkin boleh cedok sikit strategi mereka, dan kita boleh adjust according to your budget lah. Okay. So usually apa yang mereka akan buat sewaktu bermulanya buat affiliate program, mereka akan invest dekat paid placement punya tempat. So basically invest dekat paid placement. Contohlah, untuk buat program affiliate kan, kita tak perlu macam like spend
terlalu banyak at first time. Tak. Tapi macam okay, untuk anda nak start, so anda rasa macam oh saya nak bersaing dengan kompetitor saya ni. Kompetitor saya ni dekat dah ada 10, 100 website semua ada banner dia je. Tapi banner saya tak ada. Macam mana nak bersaing? So selalunya mereka akan try untuk dapatkan slot-slot advertisement begitu ataupun dia akan bekerjasama dengan beberapa content site untuk buat eksklusif crafted content hanya untuk produk mereka. So itu yang selalu mereka buat lah. So paid placement ni akan semakin berkurangan dari masa ke semasa dan juga mereka akan boleh terus fokus kepada organic placement sahaja. Okay, masa tu boleh bermain dengan sekadar commission lah. So mungkin mereka hanya perlu sebab kos yang diperlukan untuk paid placement yang mereka kena gunakan hanyalah untuk suatu kempen-kempen. So selalu kita tengok macam quarter 4 ni ada banyak kempen-kempen besar. Jualan akhir tahun, kita ada 11.11, 19.9, tapi tengok kos yang digunakan untuk paid placement sangat rendah. Sebab apa? Sebab dia dah seeding daripada awal. Okay? Tapi jangan risau, macam awak cakap, mungkin anda akan cakap macam oh sekarang dah Jun, saya dah terlambat ke? So jawapannya pun juga tidak. Okay? So dia takkan terlambat kalau anda start daripada sekarang. Alright, so last but not least. Alright, so sekarang ni kalau kita macam mana nak start, tadi dah tahu kan, okay, apa kelebihan, macam mana nak buat, apa kena buat, okay, apa yang anda, step yang anda perlu tahu untuk anda mulakan untuk create anda punya performance campaign. The first one of course, set up dengan onboard. So kita kena set up the tracking method, kita kena set up anda punya website, kita kena set up, kalau anda tak ada website pun tak apa, actually, kalau anda ada store di e-marketplaces yang utama seperti Lazada dan Shopee pun anda boleh bermula. Tidak semestinya anda perlu ada website. Okay, so kalau anda nak buat anda punya affiliate program, yang first kali adalah of course set up, and then kita onboard, kita akan ajar, kita akan assign anda account manager untuk tolong anda. Okay, kita akan tolong anda basically macam mana nak set up program apa dan sebagainya. So dia akan pergi ke step nombor 2 iaitu plan dan budget. So for example sebelum ni anda cakap saya spend RM10,000 untuk marketing saya keseluruhannya. So RM10,000. So mungkin anda boleh allocate RM2,000, RM3,000, okay, kita tengok berapa result dia. Mungkin dulu kalau RM10,000 anda boleh dapat RM50,000 sales. Tapi dengan affiliate marketing hanya RM2 atau RM3,000 anda boleh jump sampai RM50,000 sales, sama seperti anda spend RM10,000 the whole marketing budget tu. So dia bukannya, kita bukan nak cakap macam affiliate ni bukannya satu MLM yang anda invest RM10,000, besok terus dapat 1 juta, bukan. So dia akan memerlukan masa dan kita kena buat dengan proper planning. So that's why on the second part which is plan and budgeting, we need to do it properly. Kita kena buat betul-betul dan kita akan assign account manager untuk actually tolong business owner. So berdasarkan apa target atau goals business anda. Okay, yang the third part, explore. So explore ni yang saya cakap tadi, bila kita dah plan budget semua, dan siapa yang kita nak suruh, siapa yang kita nak bekerjasama, publisher mana yang kita nak pergi. Okay, dengan adanya tools yang kita namakan tools tadi tu, publisher directory, so anda boleh gunakan tu untuk start. Okay, anda boleh start scouting, okay, hunting, okay, mana satu yang anda perlukan. So masa plan dengan budget tadi kita dah bagi tahu dah, okay, untuk awareness, this kind of publisher, untuk yang seterusnya consideration, untuk interest, what kind of publisher yang kita akan suggest kepada anda. Okay, so dekat explore kita akan start cari and kita start recruit and then start communicate dengan publisher untuk mereka promote. Dan bila mereka dah bersetuju, pergi ke step ke nombor 4 iaitu activate. So mereka akan cuba start cuba untuk promosi berdasarkan apa target dan goals anda. So kat sini juga saya selalu sarankan kepada klien saya, jangan terlalu rigid untuk requirements ataupun jangan terlalu rigid dengan copywriting dan sebagainya. Sebab setiap publisher dan setiap channel ni dia ada strength dia masing-masing. So let's say lah kalau kita kata kita nak bekerjasama dengan satu publisher ni dekat social media, mereka mungkin bagus dekat Facebook kan, dia ada banyak followers. Tapi kita rigidkan, kita strictkan, okay gunakan copywriting macam ni je.
bila dia bagi dekat publisher post sebab itu yang keinginan, maksudnya itu yang request daripada advertiser. So dia akan buat. Tapi result dia mungkin tak seoptimum kalau kita bagi kebebasan untuk publisher actually untuk macam mana cara untuk diorang promote. Okay, so kalau ada risau macam publisher ni akan letak salah ke negative keywords, benda-benda yang anda tak nak, tak sepatutnya cakap macam ni, yang tu tak apa sebab kita boleh, memang dekat info fashion pun kita dah setkan betul-betul dekat kita punya description page, publisher kita boleh view apa yang perkara-perkara yang mereka tak boleh lakukan sewaktu mempromosikan produk. Okay, so bila kita dah activatekan affiliate tadi, publisher tadi tu dah mula untuk mempromosi dan mereka dah kongsikan link-link mereka, so actually dia dah jadi mudah, so kita boleh measure. So everything is measurable. So kita boleh tengok, okay, actually publisher ni dah start promote. Kita dah boleh nampak, kita dah nampak clicks dah masuk. Kita dah nampak conversion dah start kicking. So kita dah nampak okay, dah start masuk. So dengan tu kita boleh tengok, okay, publishers mana yang actually bagus. Okay, you boleh anda semua boleh cakap dengan kami macam okay, saya nak bekerja sama dengan publishers A sebab publishers A ni bagi performance lagi banyak. So kita boleh lakukan kerjasama yang lebih deep dengan publisher tersebut untuk mempromosikan produk anda. So bukan sekadar dengan perkara biasa yang mereka selalu lakukan lah. So mungkin mereka akan boleh bagi extra exposure dengan beberapa trade off yang sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat minimum dari segi marketing. Dan bila dah dapat semua data tu, of course last kali macam saya cakap awal-awal tadi, kita boleh improve. So dalam masa 1 bulan, 2 bulan kita boleh tengok result dia. So kita tahu sebenarnya dekat publisher yang mana, publisher apa dan produk apa yang actually mereka suka promote, dan juga produk apa yang macam produk yang kita nak target ni, channel mana yang sebenarnya lebih efektif. So untuk campaign period senang. Untuk campaign period kita boleh just gunakan data-data tersebut untuk kita optimumkan semasa waktu campaign. So peak akan jadi, sebab itulah tadi yang graf awal-awal saya tunjukkan tadi, peak untuk setiap campaign tu akan lebih bertambah, lebih increase, dan juga bila drop ataupun the landing part tu ada lebih sedikit daripada kalau kita tak buat affiliate marketing. Okay, so ini adalah sebahagian daripada hundreds of other kita punya brands yang bekerjasama dengan kita. Kalau anda business owner yang baru 3-4 tahun buat business, ada produk sendiri, dan anda cakap macam mana saya nak berdiri sama tinggi dengan mereka, mungkin mereka spend lebih banyak dan sebagainya. So itu semua tak valid. Because of what? Mereka juga pernah berada di bawah dan mereka dah bermula affiliate marketing tu sejak dari zaman dahulu lagi. Lama betul. So kalau anda tak mula sekarang, there's no such thing saya terlambat nak start. Okay, so kalau dia akan terlambat kalau anda tak start sekarang. Kalau anda start sekarang, tak akan terlambat. Okay, macam mana kalau anda nak bersaing. So ada juga klien-klien saya, macam saya cakap tadi, saya jaga SMEs. So SMEs tu dia jual produk kosmetik, Korean product kosmetik. So mereka dah ada dekat industri like for quite some time. Tapi macam mana dia nak improve lagi, increase lagi dia punya marketing without dia spend so much ataupun additional cost, especially during COVID pandemic sekarang ni kan. So mereka gunakan affiliate marketing. So sekarang ni basically mereka dah boleh bersaing dengan brand-brand besar. Walaupun tak bersaing dari segi revenue, tapi mereka boleh bersaing dari segi visibility. So bayangkan brand ataupun produk anda berada dekat sebelah menyebelah dengan banner Lazada, Shopee atau apa yang kita ada lagi advertising di sini, Traveloka, dia depends untuk anda punya kategori lah. Ada bersama-sama ataupun sebenarnya anda punya awareness tu ataupun anda punya brand visibility tu lebih tinggi. So peluang anda untuk membuat bisnes untuk tingkatkan lagi anda punya bisnes tu lagi sangat-sangat tinggi. Okay, saya bagi satu last sample situation. Okay, macam saya tak cakap tadi, saya buat bisnes perfume jenama Rose. Okay, saya nak buat satu campaign, campaign hari jadi saya bulan 10. Saya buat satu campaign hari jadi. So macam mana saya dah buat campaign, saya dah set, okay,
saya dah buat Facebook ads, saya buat Google ads, saya buat sikit-sikit, and then saya akan bagi tahu dekat saya punya affiliate, saya akan buat satu kempen hari jadi pada bulan 10. So saya bagi tahu mungkin 2 minggu ataupun mungkin sebulan awal, okay, ini adalah campaign mechanics yang saya akan buat. Okay, so apa yang publisher akan buat, okay, dia akan plan out. So masa tu bila campaign, saya akan maximizekan dekat semua channel. So saya cakap, okay, content side buat satu artikel. So content side buat satu artikel. Lepas tu coupon side, saya ada bagi special coupon. Lepas tu saya ada bagi dekat cashback. Lepas tu saya cakap dengan influencer, okay, saya nak buat ni, saya bagi commission. Mungkin saya bagi double commission untuk satu hari special ni je. Okay, cuba bayangkan pada hari campaign tersebut, customer kita, pagi-pagi apa selalu orang buat sekarang ni? Ya, orang akan buka tengok telefon. Tengok telefon, buka Facebook. Oh, nampak brand saya, Rose Perfume. Buka Instagram. Oh, KOL ni selalu dia follow. Oh, KOL ni promote Rose Perfume. Apa cerita Rose Perfume ni? Lepas tu nampak pula ada ads Facebook yang saya buat sendiri. Oh, Rose Perfume. Apa ni? Lepas tu, nak try belilah. Oh, harga dia RM150. For example ya, contohnya RM150. And then tiba-tiba pula dapat pop-up notification daripada Boost. Oh, Rose Perfume ada nak buat sales. Contoh ya. Ataupun mereka buka Boost, dah buat pembayaran bill ke apa, and then dia buka dekat satu section dekat semua advertiser atau rakan kerjasama partners Boost. Tengok, oh ada Rose Perfume. Oh inilah Rose Perfume ni. Okay, saya nak beli. So macam mana kita betul-betul macam so-called paksa rela customer ni untuk beli pada hari campaign tu juga. So dia lebih bagikan ripple effect dan bagi maximize-nya campaign anda pada hari tersebut. Okay, so saya harap saya dah bagi cukup penjelasan hari ni. Tak apa, lepas ni kalau ada soalan boleh type dekat ruang komen. Saya rasa Salman akan tolong untuk pick dan kita akan jawab. Kalau tak cukup masa juga, tak apa, boleh email kepada kami partners@involve.asia ataupun boleh ke website kami. Kalau nak communicate dengan saya pun Facebook Rose Nazihah, LinkedIn Rose Nazihah juga, boleh cari nama saya, akan jumpa. Rasanya seorang cukup nama tu. Okay, saya rasa itu sahaja. Salman, thank you so much. Okay, yes, terima kasih saudari Rose atas perkongsian yang agak panjang, tapi saya rasa agak bermanfaat kepada semua. Okay, sekarang ni saya akan keluarkan mereka kedua-dua bagi dia rehat sekejap 1 minit. Saya akan sembang-sembang dengan anda semua. Okay, terus boleh minum air dulu. Okay, so nampak apakah itu affiliate marketing? Saya harap untuk anda ada yang sebenarnya saya pun baru juga, taklah baru, tapi kita pun baru tahu mendalam mengenai affiliate marketing ni. Macam saya cakap lah, modul kita ni, modul pemasaran digital marketing. Okay, kita ada email marketing, kita ada affiliate marketing, kita ada social media marketing, dan social media marketing pun dia berpecah lagi, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Ada Google marketing, search engine optimization, SEM, dan sekarang ada pula content marketing. So marketing ni dia luas. So jadi affiliate marketing adalah salah satu caranya untuk kalau kita sebagai publisher, kita boleh ambil advantage untuk dapatkan commission, dan kalau kita brand owner, kita pemilik produk, kita boleh juga gunakan affiliate marketing untuk dapatkan lagi orang yang akan promotekan produk kita. Okay? So jadi saya harap anda semua faham. Okay, sekarang ni kita ada banyak komen-komen soalan-soalan. Saya akan jemput balik kedua-duanya masuk dan kita akan jawab beberapa soalan. Okay? Rose dengan Zuyin, mikrofon kena buka. Okay. Alright, okay. So saya pilih soalan lah yang agak-agak saya rasa okay ni. Contoh daripada EQ Tan, dia tanya, tapi saya tak ada website, macam mana boleh register sebagai publisher? Macam mana? Zuyin boleh jawab ke yang ni? Can. Okay, you tak ada website, you ada WhatsApp tak? If ada WhatsApp, then boleh gunakan sorry. If you want to register, you tak ada website, you boleh guna Facebook account you. So the URL link boleh gunakan dekat site URL dan register as publisher. Okay, so maknanya tak semestinya kita kena ada website. Social media tu mesti Facebook sahaja ke atau apa-apa social media yang lain pun boleh? Apa-apa social media yang ada site link.
Okey, yang ada side link. Okey, saya harap soalan ni menjawab jawapan ini menjawab pertanyaan anda, saudara EQ Type. Okey, seterusnya macam ni dia tanya, kita kena berikan URL social media kita kepada Access Trade atau Involve Asia lah, sebab tadi tu soalan ni masa tu Zuyin menjawab, tapi untuk ni kita kena berikan social media. Maknanya wajib, kita memang kena wajib lah, kalau kita tak ada website memang kita kena wajib bagi, betul? Ya, betul. Okey, ni saya dah tolong jawabkan lah Fika. Terima kasih Salman. Expert affiliate marketing dah sekarang. Okey, ni register dulu, belajar kemudian boleh? Saya tak tahu ni siapa-siapa boleh jawab. Ros jawab. Mungkin Zuin sebab tadi rasanya ni berkaitan dengan publisher. Kan, boleh. Register je dulu, lepas tu nanti hari Jumaat ni Access Trade pun ada kelas tambahan lah, pukul 3 pukul 4 nanti boleh belajar sama-sama dengan tim. Okay, so untuk orang yang tanya, yang penonton-penonton kita yang tanya macam ni pun sama, boleh kita memberi support untuk belajar macam mana nak start. Okay, so diorang Access Trade dengan Involve Asia, dia ada program dia untuk ajar anda semua jadi publisher dan juga advertiser. So boleh contact diorang directly. Bagi saya dah boleh tanya terus, sebab kalau tanya saya akan pass dekat diorang. So boleh contact diorang directly. Saya tengok ada kawan-kawan diorang ada banyak post kat link-link, so anda boleh daftar dekat situ lah. Betul. Okay, ini untuk Zuyin, berapa brand boleh dipilih dalam satu masa? Mungkin ni publisher lah. Dalam setiap masa berapa banyak pun nak boleh. Kalau ada 100 dekat situ yang publisher berminat, 100 brand pun boleh pilih dalam masa satu masa. Tapi persoalannya, larat ke kita nak promote 100 tu? Betul tak? Betul. Tapi kita tak tahu. Okay. Betul. Saya just tambah sikit lah. So macam Involve Asia, kami juga ada publishers juga, seperti Access Trade kami ada group publishers juga yang dalam network kami. So selalu saya dengar daripada lah kita punya publisher team yang handle these publishers kan. Ada kita punya influencers ataupun ada publisher-publisher yang sebab diorang ada large database dan dia ada pelbagai channel. So kalau yang kat luar sana yang berminat jadi publisher juga pun, so kalau anda tahu anda sendiri ada strength, mungkin WhatsApp, Telegram ni untuk grup makcik-makcik nak barang-barang dapur. Kalau Facebook ni lebih kepada travel. So terpulang. So benda tu tak limit kepada hanya satu brand. So dia tak ada limit lah. Kalau 500 pun boleh lah. Kalau larat, ya. Kalau larat, okay. Lepas tu seterusnya, what should I do after apply campaign? Maknanya kalau kita publisher, kita dah apply kepada campaign ni, apa yang next step? Okay, dalam Access Trade platform, sesetengah campaign, advertiser ataupun jenama-jenama besar ini akan ada pilihan untuk tengok dulu you punya URL link sebagai satu publisher. Jadi kalau advertiser berkenan dan dia rasa okay, publisher ni tepatlah dengan jenama dia dan dia akan approve, dan publisher akan mendapat satu email yang approval sudah diberi dan boleh terus ambil affiliate link dan start promote dekat social media. Tetapi jika seorang publisher itu apply untuk satu campaign yang tidak perlu apa-apa approval daripada advertiser, boleh terus pergi ambil affiliate link dan promote dekat social media, seperti video pendek yang saya tunjukkan tadi. Okay, so maknanya dia lepas dia apply kepada campaign tu, bila dia dapat orang kata pengesahan, baru dia boleh start promote lah. Ya, betul. Betul. Okay, lagi satu, Munirah Flower tanya, as merchant can join in as well? Yes, Munirah, boleh join. Betul tak? Sebab dia ada publisher dengan merchant, sebab dia kena ada dua. Kalau merchant saja tak ada publisher pun tak boleh, ada publisher je tak ada merchant pun tak boleh. Betul tak? Betul. Okay. Sekejap saya cari lagi soalan. Ada lagi kat bawah ni tadi. Publish. Okay, ini soalan ni macam technical sikit. How the cookies are kept? Kalau customer klik link publisher A, after that customer klik publisher B, then customer make purchase, who will get the commission? Okay. Saya jawab Okay, jadi dekat sini yang paling selalunya kita akan gunakan terma last cookie wins.
Okay, so basically kalau customer klik dahulu publisher A punya link dan kemudiannya nampak pula promotion daripada publisher B dan customer akan klik di link publisher B, jadi publisher B yang akan mendapat commission purchase tersebut. Okay, so daripada link mana yang dia beli tu, yang tu lah dapat commission, betul? Betul. Okay. Last click. Okay, Ros, kalau tak ada website, sesuaikan guna FB page buat iklan. Ni macam dah jawab tadi, tapi jawab lagi sekali untuk Encik Alex ni. Kalau tak ada website, Sesuai tak guna FB page buat iklan? yang ni rasanya untuk publisher. Oh, okay, untuk publisher Page buat iklan. Okay, tapi just saya jawab je lah. Okay, macam publisher kami pun tak semestinya mereka kena ada website. Sebab sekarang ni macam saya cakap tadi, publisher ada pelbagai kategori. Ada content site of course kena ada website lah. Tapi ada juga content-content yang mereka ni social media based. So mereka dalam kategori KOL ataupun influencer saja lah. So kalau dia just ada Facebook page ataupun mereka ada like fan page macam tu, so basically dia orang boleh mula untuk beriklan pun. Okay. Ataupun Telegram. Okay. Terima kasih. Saya harap dapatlah menjawab soalan Encik Alex tadi tu. Okay, adakah kos untuk kita join merchant join involve Asia or trade influencer, diorang boleh sesuka hati set harga untuk mereka review the product or services or merchant sudah tetapkan harga? Ini soalan penting jugalah. Okay, so saya just jawab je lah. Alright, so untuk brand owner, business owner ataupun merchant macam Mira cakap tadi, so merchant yes, untuk Involve Asia dia ada minimum spending yang you guys perlu spend untuk sebulan, untuk selama 6 bulan. Tapi jangan risau sebab minimum spending tu actually yang akan digunakan untuk bayar all the commissions. Untuk publisher pula, so basically bukannya publisher yang set, okay ni rate saya, awak kena follow rate saya, tak. So basically commission tu, sebab tu dalam saya punya presentation slide tadi, commission structure tu adalah pada part advertiser, business owner. So kita yang set, as a business owner kita yang set commission apa yang kita perlu bagi untuk publishers. So publishers kena adhere dengan benda tu lah, unless dia nak dapatkan extra exposure, which is yang at the end of my slide tadi saya ada cakap bahagian paid placement. So yang tu kita akan ikut rate publishers. Okay. So tak boleh sesuka hatilah sebenarnya. Tak adalah suka-suka hati. Ni mungkin kepada saya bagi last lah soalan kepada Zuyin. Apa beza affiliate marketing dengan referral? Saya pun boleh jawab tapi biar kita punya speaker jawab. Okay, jadi beza affiliate marketing ialah di mana setiap kali ada jualan ataupun registration ataupun install. Ni sebagai contoh asasnya, advertiser jenama akan membayar ganjaran ataupun commission kepada publisher tersebut. Tetapi referral program bukanlah dibayar atas setiap item-item yang dibeli, tetapi referral boleh menjadi contohnya macam saya seorang publisher di Access Rate Malaysia dan saya ingin mereferkan kawan saya kerana saya suka dengan Access Rate dan saya ingin kawan saya pun cuba juga affiliate marketing. Jadi saya menggunakan referral program ini dan mengajak kawan saya join. Jadi apa yang akan jadi ialah Access Rate akan membayar ganjaran kerana mengajak kawan untuk join Access Rate. Saya harap clear dan menjawab soalan Cik Fika. So Cik Fika macam ni lah, cerita dia betul lah apa yang Cik Zuin cakap tadi tu. Kalau referral ni awak ajak lah, tapi kalau affiliate ni kita tak ajak pun. Kita promote je macam awak nak beli, boleh belilah kan, macam tu lah. Tapi saya tak ajak pun sebenarnya. Lebih kurang lah kalau bahasa kasar dia. Okay, lagi satu ni CD tanya, Zuin and Ros, kalau untuk media sosial, you akan tengok profile publisher bagaimana dengan WhatsApp dan Instagram? Okay. Ni duduk jawab sebab dia tanya tu. Zuin jawab dulu. Dah ready dah Zuin. Saya jawab dulu ya. Okay, jadi untuk media, okay, jadi bila you register, mendaftar sebagai seorang publisher di Access Rate platform or any affiliate network, okay, mungkin saya cerita untuk affiliate network saya je lah ya, Access Rate.
link yang digunakan itu hanyalah untuk sebagai satu step untuk mendaftar dan mendapatkan akaun. Dan setelah kami dapat akses dan berhubung dengan Cik Sidik, kami akan berbincang dan mendiskuskan cara-cara untuk Cik Sidik mempromot guna WhatsApp. Jadi tak adalah kita minta nak tengok macam mana rupa WhatsApp you WhatsApp group apa yang you ada, tak. Kami hanya menggunakan profile publisher saja dan selepas itu berbincang directly dengan Cik Sidik. Yes. Okay, Ros, pendapat Ros pula macam mana? Okay, untuk Involve Asia, so basically sebab kita pun ada golongan publishers yang macam saya cakap tadi lah, ada WhatsApp group, Telegram group dan sebagainya. Selalunya untuk register, yes mereka boleh register dengan ada pelbagai cara, email dan sebagainya. Tapi mereka kena register mereka punya, we call it as property lah. Apa property, kalau dia ada website, kalau dia ada Telegram, WhatsApp, and diorang kena proofkan basically itu dia orang punya. So akan ada beberapa steps yang our team yang akan tolong verifykan benda tu so that kita tahu yang masuk tu bukannya scammer. Okay, so nak menjagalah, so advertisers jangan risau macam these are the people, ni orang-orang yang publishers yang betul-betul akan buat kerja akan buat kerja lah, basically akan mempromosikan. Okay, so Encik Sidi mungkin menjawablah soalan Encik Sidi tu. Last but not least, do you recommend paid traffic? Okay, untuk saya so recommend paid traffic untuk advertisers. So basically macam saya cakap tadi, dia tak ada satu rules untuk semua. So dia depends kepada target dan goals. So ada some of my clients, dia daripada financial product, probably dia comparison sites. So untuk comparison sites of course dia dapat revenue based on dia hantar leads kepada dia punya partners kan. So dia pun akan ada partners diorang lah. So dia akan dapat revenue daripada situ. So yang macam tu mereka hanya perlukan traffic. Dia perlukan traffic orang masuk kat dia punya website untuk basically apply untuk apply ataupun belilah dia punya dia bukan beli, maksudnya okay, contoh insurance. So dia akan ada list of insurance. So dia akan apply ataupun purchase insurance tersebut. So yang macam tu yes, kita cakap okay, mungkin sesuai program untuk dia adalah based on click out. So traffic yang masuk yang banyak and then kita buat click out. So different model. So ada certain yang mungkin lebih menjurus kepada dia perlukan memang traffic je, dia memang perlukan traffic yang banyak in order untuk ada satu-satu je conversion. So dia perlukan traffic, so kita akan suggest okay, maybe you buat traffic. So kita akan plan lah, okay berapa banyak yang you kena spend budget untuk traffic dan berapa banyak untuk basically yang the real conversion you nak. So dia boleh ada step, like mungkin dia click out dulu and then leads. So dia ada dua side. Okay, so saya rasa itu sahaja soalan-soalan yang kita dah pilih untuk kita jawab. Jadi maka dengan perkongsian daripada kedua-dua panel kita hari ini, tamatlah susah sesi live kita pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada saudari Zuyin daripada Access Trade dan juga saudari Rose daripada Involve Asia. Dan saya memang harap anda semua yang menyaksikan sesi live stream ini dapat manfaat, at least dapat faham lah apa itu affiliate marketing. Bila kawan-kawan tanya pun, affiliate marketing pernah dengar? Pernah. So cukup lah untuk sesi marketing ni, betul? Okay, jadi terima kasih Rose, terima kasih Zuyin. Nanti apa-apa kalau diorang contact saya untuk ni, saya akan pass teruslah kepada anda berdua. Okay, so daripada Danieli kata good sharing Rose and Zuyin. Thank you CTech. Okay, thank welcome. Thank you anda berdua dulu Thank you. Terima kasih. Okay tuan-tuan dan puan, jadi saya juga nak minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyaksikan program kita ni untuk isi borang maklum balas yang saya dah letak dekat dalam ruang komen tu. Jadi bolehlah tolong saya isi ni sebab apa? Sebab penting juga bagi saya, sebab saya pun akan improve juga daripada segi apa program-program yang saya akan boleh buat lagi di masa akan datang. Dan dalam survey tu saya ada tanya juga, okay, program apa yang tuan-tuan pun nak belajar. Sebab apa saya tanya? Sebab saya tak naklah short sendiri, saya pun nak anda bagi tahu saya apa yang anda nak belajar. Dan kebanyakannya program kita adalah percuma saja. Jadi memanglah berbaloi untuk anda semua. Okey, sebelum kita akhiri program ni, saya nak sharekan dengan anda program-program CTech yang akan datang yang ada yang percuma dan anda memang patut join. Lagi-lagi kalau program isi kelas ni lah, sebab isi kelas ni adalah satu program percuma inisiatif Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu anda semua untuk belajar
mengenai e-dagang. Okey, dan kita ada dalam bahasa Melayu, bahasa Cina pun ada, bahasa Inggeris pun ada. Tapi yang akan datang ni kita ada tinggal 2 bahasa saja, bahasa Inggeris dengan bahasa Cina. Boleh keluarkan tak jadual? Okey, akan datang minggu hadapan. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat skrin ni. Akan datang minggu hadapan kita ada 27 Julai. Maknanya minggu depan bagi saya berehat sebentar sebab kita ada program lain yang kita akan jalankan, dan seterusnya kita sambung 7 Julai EC 302 email marketing. So ni kita akan bercakap mengenai email marketing lah. So kebanyakannya topik kita yang akhir-akhir ni adalah lebih kepada marketing, pemasaran. Ni pemasaran melalui email. Dan seterusnya 14 Julai, dan ni semua back to back lah, 7, 14, 21, 28 ni semua setiap hari Selasa. Kita ada Google marketing, lepas tu kita ada content marketing, lepas tu kita ada content management and strategy, yang terakhir sekali dalam bahasa Malaysia. Yang selain tu semua bahasa Inggeris. Okay, jadi tuan-tuan puan boleh join WhatsApp group kita untuk kita bagikan info-info ni supaya tuan-tuan boleh reminder lah, macam reminder so nanti senang. Okay, so untuk lebih lanjut boleh tengok kita punya website dan juga Facebook page. Dan seterusnya kita still tengah jalankan kita punya Selangor E-Bazar Raya. Jadi Selangor E-Bazar Raya ni sekarang ni kita ada pertandingan daftar dan menang. Boleh masukkan? Okay, sekarang ni kita masih ada peraduan daftar dan menang sehingga 30 hari bulan Jun. Yang ni sesuai, kalau tuan-tuan puan dah ada, boleh share dengan rakan-rakan yang lain yang nak berniaga dalam Shopee, menggunakan Shopee. Sebab kita, CTEC kita partner dengan Shopee untuk kita buat Selangor E-Bazar Raya ni, dan dia sampai 30 hari bulan Julai ni kita ada kempen daftar dan menang. Jadi kalau tuan-tuan puan daftar sebagai peniaga baru, boleh dapat RM300 dalam bentuk kredit di Shopee Pay. Dia, langkah-langkah dia very mudah sahaja. Kena daftar, lepas tu muat naik gambar produk. Terma dan syarat dia, pemilik akan dipilih melalui kreativiti. Okey, so kedai kena cantik lah. Produk kena cantik, gambar-gambar kena cantik. Lepas tu pemenang kita akan umumkan pada akhir kempen kita 4 hari bulan Julai. So kredit, kalau anda pemenang, kredit akan dimasukkan ke dalam akaun Shopee Pay. Lepas tu hanya terbuka kepada peniaga yang beralamat di Selangor saja. So anda kena pastikan alamat perniagaan anda di Selangor dan anda akan layak untuk join kempen daftar dan menang Selangor E-Bazar Raya. Dan lagi satu adalah program kita pada minggu hadapan pada 30 hari bulan Julai, iaitu Pitch at Selangor. Pitch at Selangor ni adalah satu pitching competition yang kali kedua kita dah buat. Tahun lepas kita ada buat sekali di One World Hotel. So jadi tahun ni kita buat close event sebab COVID, so kita tak boleh buat. Kalau tidak memang kita open kepada semua orang. Dan program ni penting kepada entrepreneur, usahawan yang startup, yang maknanya nak pitch idea, nak belajar macam mana nak pitch idea, macam mana nak convince you all punya investor dan sebagainya. So dekat sini kita ada lebih kurang dalam 12 team yang akan buat pitching. Yang ni anda boleh daftar di get your free ticket now tu, pitch at Selangor second series.eventbrite.com. Okay, boleh masuk ke ni, boleh daftar. Nanti kita akan bagi reminder. Dan program ni macam biasalah, program percuma juga. Okay, dekat bawah tu ada group WhatsApp juga tu, group startup community. So kalau anda dalam community startup, anda ada buat idea-idea baru, anda boleh join group WhatsApp ni. So apa-apa info terbaru, dia akan update di sana. Okay, jadi jangan lupa untuk like Facebook CTEC kepada yang belum like lagi. Sebab apa? Sebab kebanyakannya program-program kita hanyalah percuma dan anda boleh dapat notifikasi dan info-info yang baru dan bermanfaat. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton sesi live CTEC pada hari ini. Diharap anda dapat sesuatu yang bermanfaat menerusi sesi kita pada hari ini. Dan terima kasih lagi kepada panel jemputan kita kerana sudi meluangkan masa mereka berkongsi tips-tips penting. Okey, dan jangan lupa jumpa lagi kita pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.